Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah pada petang ini kita dapat bertemu sekali lagi, yang mana pengisian kita pada petang ini merupakan siri yang kelima, yang mana kita masih lagi membincangkan pada bab yang kedua mengenai para malaikat. Moga-moga pengisian kita saban minggu ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat merasa kebesaran Allah, kita dapat merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah, jalannya adalah melalui ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu tentang mengenal Allah, maka sudah tentu kita tidak akan dapat mengenal Allah. Jadi kita mengenal Allah dengan kita mengenali salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk ini merupakan ibadul mukarramun, hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba Allah yang sentiasa mentaati Allah. Baik, kita masih lagi pada bab yang kedua, yang mana pada minggu lepas alhamdulillah kita telah mempelajari tentang waktu malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah belajar saiz fizikal para malaikat. Kemudian kita juga telah belajar salah satu ciri malaikat ini, mereka mempunyai sayap-sayap. Kemudian kita juga telah menyebutkan malaikat ini merupakan makhluk Allah yang sangat cantik. Kemudian pada petang ini kita akan belajar tentang tajuk bagaimanakah perbezaan kedudukan para bagaimanakah perbezaan di kalangan para malaikat. Maknanya kita akan belajar tentang apakah para malaikat ni darjat mereka ini sama ataupun ada perbezaannya. InsyaAllah petang ni kita akan belajar. Kemudian kita terus masuk kepada apakah jantina para malaikat. Sama ada perempuan ataupun sama ada lelaki. Selepas habis dua bab ni, insya-Allah kita akan lanjutkan dengan nota yang baru, nota yang ketiga, tetapi masih lagi bab yang kedua. Kita akan belajar tentang ayat-ayat menyebut bahawa para malaikat mereka tidak makan dan mereka juga tidak minum. Kemudian kita akan pelajari tentang tempat tinggal para malaikat. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita sasarkan, pengajian kita, pengisian kita pada petang ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pergi kepada tajuk kedudukan dan darjat di kalangan para malaikat. Jika kita melihat dalam surah As-Saffat ayat 164, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun. Okey. Surah Saffat, saya ada memberitahu sebelum ini, surah Saffat ini memang ia berkaitan dengan malaikat. Kerana perkataan as-saffat, berbaris-baris, dia merujuk kepada malaikat yang berbaris-berbaris. Siapa yang ada mengikuti pembelajaran nama dan tema surah, alhamdulillah,
kita telah belajar tentang apakah makna as-saffat dan apakah tema dalam surah as-saffat. Maka ayat 164 Allah memberitahu bahawasanya wama minna, tiadalah sesiapa pun daripada kalangan kami. Kami dekat sini, perkataan kami di sini merujuk kepada para malaikat. Maknanya ayat 164 ni Allah menyebutkan tentang apa yang telah diperkatakan oleh para malaikat. Yang mana para malaikat mengatakan tiada sesiapa pun minna daripada kalangan kami illa melainkan lahu maqamun, melainkan mempunyai maqam. Maqam maknanya kedudukan. Jadi para malaikat mengatakan tiada seorang pun daripada kami melainkan mereka akan ada kedudukan. Maksudnya mereka ada darjat yang tertentu. Ma'lumun yang tertentu, yang sudah dimaklumi. Maknanya ayat 164 ni Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya para malaikat ni masing-masing dia ada pangkat dia. Dia ada kedudukan dia. Cuma apabila dia perkara gaib, kita kena bergantung sepenuhnya maklumat tu kepada nas Al-Quran dan juga hadis. Para malaikat kata, kami ni ada kedudukan yang tertentu. Sudah dimaklumi, dia kata. Cuma kita nak gali lagi, kita nak cari lagi maklumat, siapa malaikat yang paling top sekali. Kan? Apa bentuk perbezaan tersebut? Okay, jawapannya ada beberapa maklumat seperti Allah menyebut tentang kisah Jibril alaihi salam. Okay. Jibril alaihi salam, mari kita lihat dalam surah Takwir, dalam surah At-Takwir ayat 20 sampai ayat nombor 21, kita akan mendapat maklumat tentang Jibril. Seronok kita boleh faham ayat Quran yang kita baca kan. Setiap ayat kita faham. Setiap ayat kita faham. Seronok sangat. Jadi kita baca Quran ni kita rasa tidak boring, kita rasa seronok sebab kita faham apa yang Allah perkatakan kepada kita. Jadi kita ambil kesempatan pengisian kita ni untuk kita memahami juga pengertian ayat dalam surah Takwir 30 dan 20 dan 21. Ayat 20 Allah mengatakan zi quwwatin inda dhil arshi makin. Zi quwwah, yang kuat, gagah. Okey. Kisah Jibril ni sebenarnya kita akan masuk satu bab yang khas. Dia ada satu bab, bukan bab yang khas, bab kedua juga, tapi topik yang terakhir sekali nanti kita akan belajar nama-nama malaikat di dalam Quran. Kita akan perincikan lagi tentang Jibril. Kalau sebelum ni minggu lepas kita telah belajar tentang jumlah sayap yang ada pada Jibril alaihi salam. Yang mana pada ayat ni pula Allah nak cerita pada kita macam mana kedudukan Jibril. Jadi Allah kata Jibril ni quwwah, dia sangat kuat. Inda dhil arshi makin. Lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsh. Jadi jawapan dia dekat sinilah. Dhil arshi inda dhil arshi makin. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang Allah tu mempunyai arsh. Okey. Yang mana Allah mengatakan muta'in. Jadi dia punya ciri pertama kedudukan Jibril, dia ada kedudukan sangat tinggi. Dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tu pemilik arsh. Okey. Lepas tu apa ciri dia yang lain? Muta'in. Muta'in ni maknanya malaikat Jibril ni dia sangat ditaati. Dia ditaati. Maknanya kenapa orang kena taat dekat Jibril? Kenapa Jibril ni di kalangan para malaikat mereka ni, Jibril ni dipanggil muta'in. Dia ditaati.
Maknanya Jibril ni dia juga memberikan arahan. Kenapa dia ditaati? Maknanya Jibril ni tentu ada sesuatu kedudukan yang menyebabkan para malaikat semua taat pada dia. Sebab tu kata muta'in, yang ditaati. Di sana tu maksudnya di langit lah, nanti kita akan belajar tentang langit tu. Lepas tu apa lagi Jibril ni kedudukan dia? Aminin. Amin. Ini kita juga belajar pasal Jibril terus ni. Dia ditaati. Yang kedua, dia juga apa? Dia juga aminin. Dia dipercayai. Kejap Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, nanti angkat tangan ya. Okey, angkat tangan. Okey, yang ketiga, Jibril ni dia aminin. Dia dipercayai, sangat amanah. Sangat jujur. Tiga. Sebenarnya maklumat Jibril ni nanti kita akan belajar pada bab pada topik yang terakhir. Tapi sebab kita nak belajar kedudukan Jibril, maklumat besar dia dekat sini je. Dia tu berkedudukan tinggi di sisi Allah. Dia sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dekat tu bermakna maksudnya paling hampir kedudukan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Jibril ni dia malaikat yang ditaati oleh para malaikat yang lain. Dan dia juga adalah amin. Dia ni dipercayai. Itu tentang malaikat Jibril, dan kita dapat jawapan berdasarkan kisah Jibril ni ada perbezaan. Maknanya kedudukan para malaikat ni dia ada beza antara satu kedudukan dengan satu kedudukan. Maka rujukan ayat dia, dalil dia, kita boleh guna yang surah Saffat tadi. Lepas tu kita boleh gunakan juga kisah Jibril. Maknanya yang ditaati kan, kedudukan tinggi ditaati. Okey, dapat jawapan beberapa dalil Al-Quran. Okey, setiap point ataupun setiap isi penting kita akan letakkan dalil sokongan dia. Itu cara kita belajar tentang perkara gaib. Belajar je perkara gaib, syurga, bab neraka, bab alam barzah ke, bab akhirat ke, bab malaikat ke, kan? Bab-bab perkara gaib ni kita perlukan kepada dalil. Kalau orang tanya, di mana kita tahu malaikat ni dia ada perbezaan darjat kedudukan? Kita gunakan surah Saffat ayat 194. Kalau orang kata ada ayat lain ke? Ada. Kita ambil kisah Jibril. Tu sambil kita belajar, tuan-tuan kena alert, tuan-tuan kena ambil perhatian tentang rujukan ayat tu. Saya cuma sebagai pembimbing sahaja. Semua maklumat tu dah ada di dalam Quran dan hadis. Saya cuma membantu keluarkan isi penting daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sebagai pelajar, kita yang nak dapatkan maklumat ni, kita kena tahu rujukannya di mana. Kemudian kita ambil contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tahu apakah dalil lain yang menunjukkan bahawa para malaikat ni berbeza darjat, okey, kita rujuk dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Pertama kena tahu dulu, kalau sebut hadis saja, siapa perawi ni? Riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari. Ingat tuan-tuan, saya sambil saya mengajar tu, saya bimbing juga tuan-tuan dan puan macam mana nak menyaring maklumat. Macam mana nak menerima sesuatu maklumat. Kalau dia kata ada dalil hadis tak? Ada. Kita kena tengok pula riwayat siapa. Okey, jadi ini riwayat Al-Bukhari. Okey. Dalam riwayat Bukhari ni, kata Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, dia kata, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril dia telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Jibril dia bertanya, ma ta'uddu ahlal badri fikum? Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pendapat kamu
tentang orang yang mengikuti peperangan Badar. Jibril tanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata min afdalil muslimina au kalimatin. Maka Nabi SAW pun beritahu, oh, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar ni, mereka termasuk dalam golongan umat Islam yang terbaik. Rupa-rupanya para sahabat ni pun dia ada perbezaan kedudukan dan pangkat sebenarnya. Bukanlah membeza-bezakan tu seperti ada diskriminasi, tak ada. Tapi kedudukan para sahabat ni dia berbeza dari sudut, ialah kan, macam Abu Bakar Siddiq, tentu dia berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga sahabat-sahabat yang pernah ikut pedang Badar, tentu tak sama dengan orang sahabat yang tak pernah ikut perang Badar. Orang yang berhijrah muhajirin, dia tak sama macam golongan Ansar. Jadi Nabi memberi pengiktirafan orang ikut perang Badar tu adalah umat Islam yang terbaik. Kalau tuan nak tahu lebih lanjut perang Badar, kena buka kitab Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabi. Tuan akan dapati bahawa perang Badar ni adalah perang yang pertama yang dihadapi oleh Nabi SAW yang tanpa ada planning apa-apa dan tanpa berbekalkan alat-alat perang yang lengkap. Bahkan jumlah tentera dia sama seperti jumlah tentera yang ada pada kisah Talut menjawan Jalut. Macam mana kita tahu jumlah ahli Badar sama macam jumlah tentera Talut? Siapa pula tentera Talut tu? Okey. Sesiapa yang ada mengikuti kelas setiap hari Khamis. Khamis yang lalu, malam, tuan-tuan bersama dengan Ustaz Afwan, beliau ada menceritakan tentang kisah Talut yang melawan Jalut. Jadi, kalau kita sebenarnya ada dalam hadis, riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi, yang mana tentera Talut melawan Jalut adalah sebanyak 313 orang. Dia kata salasatu mi'ah wa bid'ata asyar. Maksudnya lebih kurang dalam 310 orang lelaki. Nah, maknanya 300 lebih. Okey. Ikut perang Badar. Nak lawan berapa? Nak lawan jumlahnya 1000 lebih daripada 300. Sebab tu sahabat yang pernah ikut perang Badar ni, dia punya darjat dia dapat keistimewaan yang sangat tinggi dalam Islam. Bukan Islam berdiskriminasi ya, tapi itu kelebihan mereka. Okey, lepas tu Jibril, apabila dia dengar Nabi sebut seperti itu, dia pun cakap. Dia kata, wa kadzalika man syahida badran minal malaikat. Dia kata, Jibril pula bercakap. Jibril kata apa? Macam tu jugalah para malaikat yang mengikuti dalam perang Badar. Mereka ini adalah malaikat-malaikat pilihan. Jibril telah memberitahu kepada Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW bagi tahu kepada kita tahu melalui hadis kan, bahawasanya antara malaikat yang top, yang terkenal adalah malaikat-malaikat yang pernah Allah turunkan bantu orang Islam dalam perang Badar. Maknanya perang Badar ni sangat kritikal. Kalau perang Badar ni perang yang kita kata memang kalau bukanlah kerana asbab pertolongan Allah Ta'ala tu, kalau bukan kerana Allah tolong hantar malaikat, memang kalah. Maksudnya sebab tanpa persediaan dan sebagainya, tetapi Allah menolong orang Islam
di dalam perang Badar dengan Allah menghantar malaikat. Jadi siapa-siapa yang ikut perang Badar, dia dapat keistimewaan. Manakala malaikat yang turun, untuk turun dalam perang Badar pun di antara malaikat yang top, malaikat yang terkenal di kalangan para malaikat. Siapa bagi tahu? Jibril bagi tahu. Macam mana kita tahu Jibril bagi tahu? Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW. Macam mana kita tahu dari Nabi? Kita kata ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Kita nak kukuhkan lagi hadis ni. Saya kemukakan dalil surah Ali Imran ayat 123 sampai 127 yang nak menyebutkan malaikat yang turun dalam perang Badar itu siapa. Bagaimana dan berapa jumlah mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 123, okay, dah ada ayat dia dan terjemahannya pada nota nota ni muka surat nombor 7. Nah, di muka surat nombor 7 ni Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badr. Bi Badr. Nampak tak yang dihijau katakan? Bi Badrin. Okay. Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah menolong kamu. Kamu tu adalah orang-orang Islam yang ikut dalam perang apa? Dalam perang Badar. Allah kata, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mendapat kemenangan dalam peperangan Badar. Badar ni adalah nama tempat antara Mekah dan Madinah. Ia adalah tempat air. Kat situ ada sumber air. Maka para sahabat bertemu dengan orang kafir Quraisy di Badar. Lepas tu namanya dipanggil perang Badar. Badar tu adalah nama tempat. Macam perang Uhud dikaitkan dengan tempat. Di situ adanya gunung Uhud. Macam tu. Okey. Jadi dalam perang Badar Allah bagi tahu Allah telah tolong kamu dapat kemenangan dalam perang Badar. Kenapa Allah Taala tolong? Wa antum azillah. Sedangkan kamu dalam berkeadaan lemah. Adillah ni hina. Tapi maknanya dalam berkeadaan lemah. Maknanya lemah kat situ maknanya apa? Maknanya tenteranya sedikit, alat perang tak cukup. Sebab tu Tuhan panggil adillah. Kat sini. Okey, lepas tu Allah mengatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah kata, oleh kerana kamu pernah dapat nikmat ditolong dalam perang Badar, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu ini menjadi orang yang bersyukur. Kemudian Allah memperincikan bagaimana pertolongan yang Allah bantu tadi tu. Ayat nombor 124 sampai 127. Allah mengatakan id taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzilin. Okey, dekat ayat ni kita ada jumpa perkataan malaikah. Okey, malaikah dekat ayat 124 ni Allah mengatakan, Allah kata ketika engkau iaitu Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang beriman. Sekejap ya tuan-puan. Okey. Okey, lepas tu Allah kata, tengok Allah mengatakan ketika engkau berkata kepada orang yang beriman. Maksudnya nak bagi mereka kuat semangat sebagainya, maka Allah mengatakan, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu? Membantu kamu dengan apa? Menguatkan kamu dengan apa? Bisalasati alafin. 3,000. 3,000 apa? Minal malaikah. Daripada malaikat yang diturunkan. Allah mengatakan, tak cukup ke
kamu telah dibantu dengan 3,000 malaikat yang Allah bawa turun. Maknanya ayat ni terbukti menunjukkan bahawa siapa yang tolong dalam perang Badar ayat 1, 2, 3 tadi adalah 3,000 malaikat. Okey. Lepas tu kita sambung lagi. Allah menyebutkan pada ayat nombor 125. Bala, sudah tentu cukup. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jumpa sekali lagi perkataan malaikah. Okey, perkataan malaikah ayat 125. Okey, Allah cerita lagi apa nikmat yang Allah bagi kepada mereka dalam perang Badar tu. Allah mengatakan jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Jadi tanda-tanda dia. Okey, datang. Maknanya asal tadi 3,000. Betul. Tiba-tiba ayat 1.5 kata 5,000. Ribu ni satu je saya tersalah tulis ni. Okay. So, sebenarnya berapa ribu? Malaikat yang Allah turunkan. Ya Allah tolongkan tentera orang Islam dengan Allah hantar para malaikat. Cara nak faham dia, kata Al-Imam Tabari, kalau kita tengok pada ayat ni saja, okay, maksudnya mula-mula Allah hantar jumlah ni. Allah hantar 3,000 malaikat. Lepas tu baru Allah hantar lagi 5,000. Maksud dia macam ni. Sekejap, Okey. Maksudnya mula Allah hantar 3,000, lepas tu Allah hantar 5,000 para malaikat. Sekejap saya ni. Okey. Selesai tuan faham Okey. Daripada ayat ni kita tak dapatlah untuk tadabbur keseluruhan ayat dia. Dia kalau kita tadabbur ni panjang, ayat 1, 2, 3 nak tadabbur sampai ayat nombor 1, 2, 7. Tetapi saya kemukakan ayat ini untuk membuktikan bahawasanya kan tadi dalam hadis kata Jibril kata, oh malaikat yang terbaik di kalangan kami ni pula yang ikut perang Badar. Kan? Kalau kita orang yang dia belajar hadis, riwayat Bukhari ni memang tak dapat disangsikan lagi akan kesahihannya. Tetapi untuk kuatkan lagi maklumat itu, saya kemukakan buktinya dengan surah Al-Imran ayat 123, 127. Jadi kalau orang tanya, ada tak dalam ayat Quran yang menyebut bahawa malaikat ni dia datang tolong tentera Islam dalam perang Badar? Jawapan ni ayat dia. Okay, jelas tuan-tuan Semoga kita dapat mengetahui tentang maklumat-maklumat ni. Seronok kalau kita boleh faham Quran, tema tentang malaikat. Okay. Kita teruskan lagi dengan kalau tuan-tuan nak tahu bila berlaku perang Badar, berapa jumlah tentera perang Badar ni, tuan-tuan boleh baca tafsiran Ibnu Kathir. Tafsiran Ibnu Kathir. Dalam nota yang tuan-tuan dapat ni, saya selitkan, saya setelah sebut ayat, mana-mana yang perlu ditafsirkan, saya akan letakkan Ibnu Kathir. Jadi secara tak langsung, kita belajar tafsir Ibnu Kathir. Kita bacalah kat sini. Jadi saya tak perlu nak baca satu persatu bagi menjimatkan mata. Sebab pentafsir Ibnu Katsir ni dia mudah je faham Kalau ada mana-mana yang tak faham, nanti tolong
maklumkan. Kita terus pergi kepada topik yang kedua, jantina para malaikat. Okey, ada tak mana-mana pertanyaan nak tanya tentang tajuk kedudukan, darjat di kalangan para malaikat? Ada tak? Ada siapa nak tanya? Ada soalan? Saya buka unmute. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya lanjutkan. Ustaz, Ya. apa maksud malaikat yang bertanda tu? Okey. Malaikat bertanda tu ada banyak pendapat. Ada yang kata nampak dia dari sudut bertanda tu, itu yang ada yang kata, tapi ni pendapat lah. Yang nampak macam warna putih, ada yang macam seperti mereka memakai serban. Kalau tanda tu, kalau yang bertanda tu, kalau kita baca ada dalam riwayat Qatadah, dia sebut ketika mana para sahabat dia nak bunuh musuh, tiba-tiba pedang, maksudnya kalau kita pedang kan, kalau kita nak tetap musuh tu, tiba-tiba dah ada pedang lain yang tetap musuh tu. Pedang lain tu siapa? Itulah malaikat. Itu adalah pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah tentang tafsiran ayat tu. Sebab tu saya tak buat tafsiran pada ayat ni. Sebab tu kita boleh baca banyak lagi maklumat. InsyaAllah. Nanti maklumat ni juga jangan bimbang. Nanti dekat bab ni. Nanti dekat bab pertama kan. Bukan bab pertama. Nanti kalau tengok dekat syllabus, ada dekat bab pertama, ada dekat nota nombor 1. Nanti waktu kita belajar dekat sini. Waktu kita belajar dekat bab mana? Dekat bab ni. Akan ada satu bab apa malaikat tolong. Dia dekat sini ni. Ni dekat bab nombor ni. Bab nombor 5, waktu kita belajar tajuk hubungan malaikat dengan Nabi Adam dan keturunannya, kita akan dapati pada topik ini. Pada topik menyertai peperangan kaum muslimin. Kat situ nanti kita akan perincikan lagi maklumat tu. Dekat bab nombor berapa? Bab nombor 5, topik tugas para malaikat ni, mereka mengikuti peperangan yang dialami oleh orang-orang Islam. Ni. Dekat tajuk ni tadi saya dah ambil sikit yang pasal perang Badar tu. Lepas tu saya tak ulas panjang. InsyaAllah. Nanti sampai pada bab yang khusus, kita akan ulas. InsyaAllah. Tapi bertanya tak apa. Boleh membantu kita untuk saya mengingatkan tentang maklumat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf saya nak tanya, kalau yang macam malaikat ni macam Munkar, Nakir, dia macam satu je ke ataupun dia ada banyak? Okey. Malaikat Munkar wa Nakir dia dua lah. Munkar dan Nakir. Malaikat yang ramai-ramai itulah Ustaz, macam dia ada ramai ke ataupun dia satu je tapi dia ni. Ya. Yang itu dari sudut ramai malaikat tu ramai. Cuma saya tak ada jawapan nak menerangkan bahawa macam mana malaikat Munkar wa Nakir ni, contoh kan. Contoh kalau kita ambil contoh Israel lah, contoh kan. Kita ambil malaikat maut kan. Kalau ada orang mati hari sama, jam sama, macam mana tu? Kan, betul tak kan? Kita akan bertanya juga kan? Kat situ Allahu Ta'ala alam. Setakat saya baca, saya merujukan, baca nak bab ni, sebenarnya itu dia juga di antara soalan yang orang bertanya lah, macam mana Munkar wa Nakir tu. Dia seorang ke ataupun dia ada malaikat lain tapi dia juga Munkar wa Nakir. Kalau Munkar dan Nakir, dua malaikat. Tapi adakah dua malaikat tu, dua saja malaikat tu ataupun ada malaikat lain juga dia Munkar wa Nakir? Itu soalan dia kan. Wallahu ta'ala a'lam.
Tak tahu benda gaib ni macam mana Allah melakukan. Tapi yang pasti tidak ada sebarang kekurangan dan kelemahan pada urusan Allah SWT. Dari jawapan tu saya tak ada jawapan puan. Saya wallahualam saya tidak ada ilmu dalam bab tu. Tetapi nanti insya-Allah soalan puan tanya tu nanti waktu kita belajar dekat bab ni. Waktu kita belajar dekat bab 2, waktu kita belajar tajuk nama-nama malaikat dan tugas dia secara khusus. Dekat situ kita akan kupas nanti. Kenapa dia Mukawan Nakir? Namanya. InsyaAllah. Ya, tapi soalan tu saya mohon maaf banyak-banyak. Saya tak dapat nak jawab soalan tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kenapa saya tak boleh jawab agak-agak? Pertama memang saya tak tahulah. Itu kita kena mengakui. Kita memang tak ada ilmu yang banyak. Nombor 2, tak ada sumber. Tak ada sumber jawapan tu kerana ayat Quran tak cerita, hadis Nabi yang sahih pun tak cerita. Jadi kita tak boleh nak bagi dia jawapan. Sebab tak ada sumber dalil kan. Sebab kita nak perkatakan satu maklumat tentang perkara gaib, dia tak boleh guna pendapat manusia biasa. Tak boleh. Dia perkara akidah ni, dalam perkara akidah memang hadis dhaif tak boleh guna. Itu dah satu bab dah. Jadi kita tak boleh nak sebut secara jelas lah. Kalau kita bawa, kalau ada pendapat, maybe kita boleh bawa. Tapi tidak muktamad lah. Seperti mana ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau ada pendapat sahabat, mungkin kita boleh lampirkan. Sebab para sahabat ni kadang-kadang dalam bab akidah, mereka tak akan cakap, mereka tak akan bagi pendapat yang mereka fikir sendiri tak ada. Itu yang para ulama meletakkan kalau ada pandangan para sahabat dalam bab akidah, maka ia seperti Nabi yang berkata. Dia punya kedudukan dia seperti hadis. Dia panggil marfu'. Diangkat maklumat tu seperti dia seperti maklumat yang diceritakan oleh Nabi SAW. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi. Allahu ta'ala. Kalau ada nanti tolong kongsikan. InsyaAllah. Okey. Ada pertanyaan lain sebelum kita teruskan lagi? Okey. Kalau tak ada, kita lanjutkan dengan topik yang berikutnya. Okey. Jantina para malaikat. Malaikat, dia bukan lelaki dan dia bukan perempuan. Macam mana kita tahu dia bukan lelaki, dia juga bukan perempuan? Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menerangkan dalam surah Saffat ayat 149, 156. Surah Saffat lagi kita rujuk kan. Okey, kita tengok ayat dia. Sebab tu siapa belajar ikuti surah Saffat, tema surah Saffat ni pasal apa? Surah Saffat ni tema dia sebenarnya memang berkaitan malaikat. Surah Saffat ni tujuan dia adalah untuk menerangkan bahawa malaikat tu dia bukan anak Allah. Tetapi malaikat tu adalah hamba Allah. Maknanya mereka adalah makhluk Allah. Mereka adalah hamba Allah. Itulah tujuan utama dalam surah As-Saffat. Jadi dalam ayat ni Allah menceritakan bahawa fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Okey, Allah mengatakan maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka ni siapa? Lepas tu kita kena tengok. Kita kena tengok ayat sebelum dia pasal apa ya supaya tahu mereka ni siapa. Mereka dekat sini adalah ni orang Arab musyrikin. Jadi orang Arab musyrikin ni sebenarnya mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah malaikat. Yang mereka katakan malaikat tu adalah anak perempuan. Jadi yang mereka cakap tu sangat berat tau. Statement
yang mengatakan Allah mempunyai anak ni sangat berat. Kalau kita nak tahu beratnya kenyataan itu, nanti waktu kita belajar pasal tempat tinggal dekat langit, kita akan jumpa jawapan dia. Apabila orang mendakwa Allah mempunyai anak, nanti kita akan belajar apa jadi dengan langit. Tapi tunggu maklumat tu. Sat lagi, kita jumpa jawapan dia. Tapi orang Arab memang ada berpendapat seperti itu. Nanti kita akan tunjukkan dalil juga. Kalau orang Yahudi, mereka mendakwa Uzair adalah anak Allah. Kan ada dalam Al-Quran. Kalau orang Nasrani, mereka mendakwa Yesus itu adalah anak lelaki Allah. Tapi kalau orang Arab, penyembah berhala dan patung-patung, mereka mendakwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jadi cara Allah Ta'ala nak tolak maklumat tersebut, Allah Ta'ala nak membetulkan apa yang mereka sangka tu, maka Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW supaya berdialog dengan mereka, kemukakan hujah. Jadi Allah kata, adakah mereka membahagikan untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Okey. Faham tak maksud dia? Okey. Kalau tak faham, memang kita kena tengok tafsir lah. Okey. Tapi dalam notan ni saya tak bawa lah apa tafsiran ayat tu. Okey. Maksud dia macam ni. Orang Arab musyrikin, orang Arab dulu, mereka suka anak perempuan ke mereka suka anak lelaki? Ada ayat Quran. Mereka suka anak lelaki. Apa anak lelaki? Sebab apa anak lelaki? Lelaki. Ya, ayat maksudnya. Apa justifikasi mereka suka anak lelaki? Bukan anak perempuan. Okay, antara justifikasinya orang lelaki ni dia boleh berniaga, dia boleh tolong dapatkan income, dia boleh banyak buat kerja. Dulu, masa dulu. Tapi apabila Nabi datang, Nabi mengangkat darjat orang perempuan. Besar. Kalau orang kata Islam ni diskriminasi, kalau orang kata Islam ni tak adil bagi orang perempuan, sebenarnya sangat-sangat salah. Kita boleh buktikan dengan dalil Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Allah kata macam ni ayat dia. Korang ni pula pandai-pandai je nak kata Tuhan ni ada anak lelaki, korang ambil lelaki, Allah tu anak perempuan. Kenapa Allah sebut macam tu? Sebab orang Arab musyrikin, mereka tak nak anak perempuan, mereka tak suka. Mereka kalau dapat anak perempuan, mereka tak suka. Lepas tu Allah mengata, yang kau tak suka tu, kau nak kaitkan dekat Tuhan anak perempuan. Faham tak? Kata, adakah mereka membahagikan untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Kan, satu dah memang salah dah. Memang Allah tak patut ada anak pun. Kan? Tetapi kesalahan mereka tu berganda-ganda dengan mereka tolak anak perempuan, mereka ambil anak lelaki. Kalau anak lelaki, mereka nak mengaku betul kan anak lelaki. Tapi anak perempuan, bagilah dekat Allah. Mereka letakkan kepada Tuhan. Lepas tu Allah mengatakan, Allah mengatakan, am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Maka Allah mengatakan, adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat? Okey, dekat sini dia jumpa perkataan malaikat. Perempuan dekat mana ni? Inatha. Okey, kita muannas kan. Jadi Allah kata, cara yang kedua, Nabi SAW mengemukakan apa yang Allah perintahkan, cakap dekat mereka juga. Mereka pernah nampak ke? Pernah tengok ke waktu kami ciptakan malaikat tu kalau malaikat tu perempuan? Maksudnya Allah nak kemukakan bukti. Apa bukti yang korang kata Allah malaikat tu dia adalah anak perempuan? Maksudnya apa bukti malaikat tu perempuan? Apa bukti yang kau tahu malaikat tu perempuan? Kata Allah. Kamu tengok dengan biji mata kamu ke? Kamu ikut ke waktu aku menciptakan malaikat tu?
Okey, ni ya ayat 150. Saya tertinggal huruf A kat sini, perempuan. Perempuan. Okey, tertinggal. Okey, lepas tu Allah mengatakan lagi. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Betul Allah mengatakan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya disebabkan terpesongnya mereka daripada kebenaran, mereka berkata waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah kata mereka mengata Allah ni beranak. Allah mempunyai anak. Sedangkan sesungguhnya dakwaan itu adalah benar-benar dusta. Jadi Allah mengatakan sebab apa orang Arab musyrikin boleh mengatakan malaikat tu adalah perempuan? Sebab utamanya sebab mereka dah berpendapat Allah tu ada anak. Betul tak? Isu utamanya adalah nak kata Allah ni ada anak. Jadi apabila orang kata Allah ni ada anak, maka akan timbul persoalan kedua, anak jantina apa? Itu yang Allah kata pada ayat nombor 151, 152. Sesungguhnya disepesongnya mereka dari kebenaran itu kerana mereka berkata Allah tu mempunyai anak. Kalau mereka tak kata Allah ada anak, tak timbullah anak perempuan tau. Okey. Lepas tu Allah mengatakan mereka kata Allah anak ni satu perbuatan yang sangat-sangat dusta. Siapa? Menuduh Allah. Satu benda yang sangat dusta. Lepas tu Allah mengatakan lagi. Istafal banati alal banin. Okey. Adakah Tuhan memilih anak perempuan daripada anak-anak lelaki? Lepas tu sampailah hujung dia lah. Sampailah pada hujung ayat. Okay. Yang maknanya di sini kita dapat jawapan Allah sendiri telah menafikan Allah tidak mempunyai anak. Yang mana malaikat itu bukanlah anak perempuan. Okey. Lepas tu Allah mengatakan adakah Tuhan memilih utama anak perempuan daripada anak lelaki? Kan Allah menafikan tentang jantinanya. Okey, kita ambil satu lagi ayat. Kita tengok dalam surah Al-Isra ayat nombor 40. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan Allah telah mengambil dirinya anak-anak perempuan daripada malaikat? Ini dipanggil persoalan yang berbentuk mengingkari dakwaan tentang malaikat anak perempuan Allah tu. Lepas tu Allah mengatakan innakum lataquluna qawlan azima. Sesungguhnya kamu sebenarnya memperkatakan benda yang dusta yang amat besar, azima. Okay. Kemudian macam mana kita nak tahu Allah tak kata pun malaikat tu anak lelaki? Allah tak kata pun malaikat tu lelaki kan? Sebenarnya cara faham dia adalah, macam mana cara nak faham dia? Cara faham dia, orang Arab musyrikin, mereka kan tak suka anak perempuan. Mereka ambil anak lelaki. Lepas tu mereka menolak anak perempuan tu, keperempuanan itu kepada malaikat. Maknanya kalau malaikat tu lelaki, tentu mereka tak nisbahkan ia kepada Allah Ta'ala tadi tu. Nampak tak ayat dia kita kena faham secara tersirat dia. Kita tak jumpa pun ayat yang Allah mempertahankan bahawa malaikat tu bukan lelaki. Kan? Tapi Allah mempertahankan bahawa dia tidak ada anak dan malaikat tu bukanlah anak perempuan Allah. Tapi kita kena faham pada pemilihan orang Arab musyrikin tentang jantina lelaki. Lepas tu
Kita tengok satu lagi ayat dalam suratul Najm. Suratul Najm ni ayat 27 hingga ayat nombor 28. Allah mengatakan innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah yang sanggup tergamak menamakan malaikat tu dengan nama perempuan. Kat sini lebih jelas. Kita jumpa ayat tu kata, Allah Ta'ala kata orang yang tak fikir akhirat je, yang sanggup nak menamakan malaikat tu dengan nama perempuan. Tapi kalau orang fikir akhirat, nanti Allah akan tanya tentang ilmunya, tentang faktanya, tentang pegangan mereka, kepercayaan mereka. Tentu mereka tak akan sanggup nak kata malaikat tu adalah perempuan. Tapi orang yang tak fikir akhirat sahaja, yang dia sanggup menamakan malaikat tu dengan nama perempuan. Bermakna kat sini Allah menafikan malaikat tu jantinanya adalah perempuan. Lepas tu Allah mengatakan, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Sedangkan mereka yang nak mengatakan malaikat tu perempuan, tidaklah mempunyai sebarang pengetahuan tentangnya. Maksudnya mereka tak ada hujah pun, mereka tak ada dalil pun. Ya, mereka tak ada bukti pun nak mengatakan malaikat tu adalah perempuan. Allah mengatakan lagi, إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Mereka tidak lain hanyalah mengikut zon, sangkaan semata-mata. Kan? Tidak ada satu fakta yang meyakini, yang membuktikan malaikat tu adalah perempuan. Allah kata yang mereka pandai-pandai cakap tu, kata Allah, mereka ni ikut sangkaan mereka je. Kan, semata-mata. Orang yang ikut sangkaan ni, kata Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan itu tidak ada faedah sedikit pun terhadap kebenaran. Okay. Kita ambil satu lagi ayat. Kenapa banyak sangat ayat ni? Sebab, tuan-tuan, bentuk kesyirikan yang paling tertinggi, yang besar adalah mengatakan Allah tu ada anak. Dia dah syirik dah. Mengatakan Allah ada anak ni dah memang perbuatan syirik. Kan? Tetap dah dia memang syirik dah. Tapi dia syirik yang sangat tinggi. Mengatakan Allah tu ada anak. Siapa yang dah mengikuti tadabbur suratul Kahfi, kita telah jelaskan ayat awal-awal dalam suratul Kahfi tentang Allah tu mempunyai anak. Kalau kita nak jelas lagi kan, kita boleh baca surah Al-Ikhlas. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Okay. Kalaulah orang tanya, apa perkaitan syirik jika mengatakan Allah tu ada anak? Macam mana boleh dikatakan kalau ada orang mendakwa seperti kata Nabi Isa ni adalah anak Allah, boleh jatuh dalam perbuatan syirik? Kenapa? Dekat mana perkaitan syirik dengan perkataan, dakwaan, kepercayaan Allah tu ada anak? Siapa boleh kongsikan? Sebelum kita teruskan dengan surah Az-Zuhruf ni, nak ambil dan nota siri 2 ni. Nota yang kedua ni. Ada tak? Sebab nanti orang akan bertuhankan anak Tuhan tu. Sebab bapa ada Tuhan, jadi anak dia pun ada kelebihan lah untuk sifat-sifat Tuhan tu ada. Ya, itu di antara jawapan dia. Jazakillahu khairah. Kalau bapa dia Tuhan, tentulah anak dia ada DNA bapa dia. Betul tak? Kan? Jadi kalau bapaknya itu Tuhan, anaknya ada DNA Tuhan, berapa nak susah-susah pergi cari bapa dia? Jumpa anak dia lah. Kan? Betul tak? Macam orang kata, dia tu siapa? Dia tu anak sultan tu.
Kita nak jumpa bapa dia tak boleh. Kan? Jadi caranya macam mana? Kita dekat dengan anak dia. Jelaskan? Jadi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala mempunyai anak, sudah pasti anak dia tu ada sifat ketuhanan. DNA ketuhanan. Jadi Tuhan tu dah ada dua. Anak dia Tuhan, bapa dia Tuhan. Satu. Yang kedua, akan menyebabkan orang tidak pergi kepada Allah, tak minta tolong dekat Allah, tak minta lindung kepada Allah. Orang pergi minta lindung kat siapa? Pergi minta lindung dekat anak dia. Ada anak dia, jumpa anak dia je lah. Sedangkan sepatutnya kita tidak ada orang tengah antara kita dengan Allah. Itu di antara bentuk kesyirikan juga. Lepas tu ada lagi. Berat kata Allah ada anak ni. Kan? Kalau Allah Ta'ala dia ada anak, dia akan membawa kepada mana? Dia akan merendahkan darjat Tuhan sebab apa? Kalau Allah tu ada anak, siapa mak dia? Dia akan bawa Tuhan lain pula. Kan? Lepas tu pula, kalau Allah ni ada anak, lama-lama nanti Allah Ta'ala akan matilah. Sebab anak dia, kalau kita fahamkan anak dengan ayah, anak tu lagi membesar, bapaknya semakin tua. Betul kan? Jadi kalau anaknya sampai ada cucu, so bapak dia tu takkan muda je. Dan lama bapaknya akan mati. Sedangkan Allah Ta'ala ni jauh sekali. Allah Ta'ala ni dia wujud tanpa ada permulaan. Dan Allah Ta'ala ini dia kekal tanpa ada pengakhiran. Jadi sangat berat mengatakan Allah ni ada anak. Nanti insya-Allah sekejap lagi waktu kita belajar malaikat di langit tu kita akan nampak beratnya perkataan Allah ada anak ni, dia memberi kesan kepada langit-langit. Kita tak nampak apa pada langit ni, tak jadi apa-apa kan? Sebenarnya tidak tuan-tuan. Siapa yang belajar tajuk-tajuk macam ni, kita tak akan dapat merasai semua di sekeliling kita ni dia hidup. Siapa yang pernah ikuti alam barzah tu dia akan tahu bahawa malaikat, ayat Quran ada menyebut langit dan bumi mereka menangis dan ada kala mereka tidak menangis tentang kematian seseorang. Ada ayat Quran tu. Itu contoh kaitkan dengan langit nanti. Tapi kita terus surah Az-Zukhruf. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Dan mereka pula menyifatkan malaikat yang juga merupakan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu berjantina perempuan. Dekat sini Allah mengiktiraf malaikat ni adalah ibadur rahman. Allah memuliakan malaikat dengan mengatakan malaikat ni adalah hamba Allah yang rahman. Yang Allah kata mereka ni menjadikan malaikat tu adalah berjantina perempuan. Allah memberikan alatan. Asyahidu khalqahum. Adakah mereka menyaksikan malaikat tu diciptakan? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka yang mengatakan malaikat tu berjantina perempuan akan dicatat perkataan itu. Dan mereka nanti akan disoal siasat di hari akhirat. Macam mana kamu boleh kata malaikat ni ada anak perempuan? Mereka akan dihisap nanti di hari akhirat dengan ucapan mereka tersebut. Jadi habislah tajuk tentang jantina para malaikat. Okey, jelas? Maknanya malaikat ni dia bukan lelaki, dia juga bukan perempuan. Nak menunjukkan bahawasanya malaikat ni dia tak sama macam manusia. Malaikat daripada cahaya. Kalau kita daripada tanah. Kalau kita tanah, dia berbeza sangat dengan elemen cahaya. Okey. Jadi kita sambung. Satu lagi bab
Boleh? Ustaz nak tanya, Aha. malaikat dia pernah tak menyerupai seorang wanita? Dia selalu jadi lelaki kan? Menyerupai seorang wanita. Wallahu a'lam, setakat ni tak ada lagi jumpa yang kata menyerupai wanita. Ke ada jumpa maklumat tu? Dia terfikir Ustaz. Wallahu a'lam. Setakat ni, ni kita nak jumpa juga ni. Ni kita nak jawab jawapan tadi tu, ada juga jawapan dekat sini. Setakat ini, berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW, nanti memang kita akan belajar ada satu bab tentang malaikat ni, mereka mempunyai kekuasaan menyerupai manusia yang biasa. Nanti kita akan ulas nanti bab tu. Pada bab apa, cerita apa, seronok nanti kita akan ulas. Mana malaikat ni Allah Ta'ala bagi mereka kuasa. Mereka boleh bertukar menjadi orang. Tapi ditukar jadi orang tu bukan sebarangan orang. Dia akan bertukar menjadi orang yang sangat baik rupa paras mereka. Dan nanti kita akan tengok macam mana orang-orang di kampung Nabi Allah Lut bergegas-gegas datang ke rumah Nabi Allah Lut. Sebab apa? Sebab ada tetamu-tetamu yang ganteng-ganteng datang ke rumah Nabi Allah Lut. Yang perempuan tu tak jumpa lagi, tetapi lelaki tu dia. Oh Ustaz, yang apa tu? Yang Yusuf tu Ustaz, yang cerita pasal Yusuf Zulaikha tu, bukan tu yang dia ni ke? Dia malaikat menyamar jadi Zulaikha. Malaikat menyamar jadi Zulaikha? Tak, yang nak menggoda Yusuf tu. Okey. Cerita lagi. Betul, Quran memang cakap isteri Al-Aziz. Yang tu. Okey, dia menggoda Yusuf. Okey, betul. Dekat malaikat tu part mana? Yang Zulaikha tu ke? Dia malaikat ke yang menyamar jadi tu? Menggoda. Jadi Zulaikha? Oh tak ada. Yang betulnya Zulaikha tu memang orang, memang perempuan, orang isteri kepada Al-Aziz tu. Maknanya boleh kata Zulaikha tu adalah tuan rumah yang Nabi Allah Yusuf duduk dalam rumah dia tu, dalam istana dia tu. Dia adalah orang. Dia bukan malaikat. Oh. Okey, kasih start. Saya pun lupa mana saya baca, tak tahu. Okey, sebenarnya mungkin dekat sini. Okey, kejap ya. Mungkin tuan-puan baca kat sini kot. Pada minggu lepas, kita dah sebut kecantikan malaikat ni. Okey, malaikat ni memang orang tahu dia cantik. Nak tahu bukti yang mengatakan malaikat ni cantik, ketika mana kita ada bawa surah Yusuf. Pada minggu lepas kita dinyatakan dalam surah Yusuf, ayat 31. Okey, dalam surah Yusuf ayat 31 ni, kawan-kawan kepada, saya sebutlah mudah nama dia Zulaikha lah, tapi pada hakikatnya bukan nama dia Zulaikha pun. Allah tak bagi tahu, tapi nak memudahkan perbincangan. Okey, kawan-kawan Zulaikha, mereka telah gosip Zulaikha ni. Gosip. Terbawa Zulaikha ni, tak patut dia pergi goda orang gaji dia kan. Dahlah dia tu isteri pembesar, pergi goda orang gaji dia kan. Jadi Zulaikha, jadi cerita tu Zulaikha tahu. Cerita-cerita macam ni, gosip-gosip macam ni memang mudah tersebar. Walaupun zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada kan. Betul Zubair, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim. Kan? Macam mana orang boleh tahu? Ni tadi pengajaran dia memang macam tu. Suka sangat duk menyembang bab-bab macam tu kan. Skandal-skandal ni yang suka dibincangkan. Jadi Zulaikha ni, dia tak buat hati lah. Dia kata, oh tak apa, korang cakap aku macam-macam kan. Itu ayat yang satu, ayat 31. Dia buat apa? Dia buat satu jamuan, dia panggil orang-orang yang mengata dekat dia tu, kan, yang gosip dia tadi tu, dia jemput rumah dia, buat satu jamuan. Lepas tu Zulaikha bagi mereka ni sebilah pisau.
Pisau lah, diberikan pisau untuk tak tahu dia nak kerat buah ke, kan, dia nak makan stick ke, kita tak tahu. Tapi memang pisau tu betul. Quran sebut. Okey. Maka ketika mereka sedang makan, maka Zulaikha jemput Yusuf supaya keluar tampilkan diri dia. Maka Yusuf pun keluarlah ke hadapan mereka. Mereka ni perempuan-perempuan yang menggosip Zulaikha tu. Yang ngata Zulaikha tu kan. Jadi apabila mereka melihatnya, nya tu Nabi Yusuf. Mereka, iaitu perempuan-perempuan tersebut, tercengang melihat kecantikan parasnya, nya tu Nabi Yusuf. Kan? Dan tanpa disedari, mereka telah melukakan tangan mereka. Sebab apa mereka melukakan? Sebab ada pisau yang mereka pegang tadi. Lalu mereka terus mengata, Hasyalillah. Mereka kata, Maha suci Allah. Ini bukan manusia ni. Tetapi ini tidak lain hanyalah malaikat. Ini maknanya merujuk kepada Nabi Allah Yusuf. Kerana kecantikan dia tu, mereka mengumpamakan Nabi Yusuf ni seperti malaikat. Mungkin dekat sini kot yang puan yang kata pasal malaikat tadi. Tapi perkataan mengatakan ini bukanlah Yusuf tu malaikat, tetapi gambarannya, analoginya, kecantikan Nabi Allah Yusuf tu umpama malaikat. Dekat situ puan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, malaikat Ya. yang Harut Marut yang mengajar sihir itu, dia dalam bentuk manusia ke? Ya. Dia begini. Okey, dalam surah Al-Baqarah kan, itu tuan-tuan dah ikut kelas dengan Ustaz Afwan. Harut Marut ni dia adalah malaikat yang Allah bawa turun. Ayat Quran tu dia tak sebutlah secara jelas bahawa malaikat tu turun macam mana tu, tak ada. Tapi memang Allah Ta'ala hantar malaikat tu kepada satu tempat di Babylon, di Babil kan, Babil. Di satu tempat namanya Babil. Maka kalau malaikat ni turun sebenarnya nak beri ujian. Allah nak tengok siapa yang nak belajar ilmu salah, siapa yang dia tak nak belajar. Pasal ilmu sihir yang mereka bawa tu. Malaikat bukan dia nak ajar. Bukan dia sukarela nak ajar. Mai sini, siapa nak belajar ilmu sihir ni, tak ada. Tetapi mereka di tempat itu telah diuji tentang ilmu sihir. Dan mereka tahu ilmu sihir itu boleh datang kekufuran sama belajar. Tapi ada juga orang yang dia nak belajar. Maknanya kalau malaikat itu turun ke muka bumi, kan, sudah dia secara tak langsung, kalau kita baca nas-nas yang lain, memang mereka menyerupai manusia. Macam kita akan jumpa kisah Nabi Ibrahim. Kalau mereka tahu tu malaikat, kan, tentu mereka akan timbul persoalan. Ya, dia ni malaikat ni, nak testing kita ni. Sebab malaikat dia bersayap. Maka secara tidak langsung, wallahu ta'ala alam, kalau kita baca pada kisah Ibrahim sekejap lagi, kita baca kisah Nabi Lut sekejap lagi, memang dia menyerupai manusia. Cuma Quran tidak cerita dalam kisah Harut Marut tu menyerupai siapa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey. Kita ambil satu lagi tajuk. Boleh? Sikit lagi tuan-puan. Kita ambil satu lagi topik. Boleh ya? Boleh. Ladies and gentlemen, alhamdulillah. Kan kadang-kadang petang ni payah sikit nak belajar kan. Banyak benda nak kena buat petang. Kelas akademi ni pula tiap hari ada kelas. Tak pernah nak cuti. Contoh. Sebenarnya memang kena buat kelas lah. Tak apa. Siapa yang tak dapat ikuti, dia boleh ikuti secara rakaman. Ya, masa kita berjalan, umur kita berjalan, kan, kalau kita tangguh-tangguh nanti tak tahu lagi bila kita boleh hidup. Ini pasal iman ni. Di pasal iman, jadi iman ni kita nak recharge dia selalu. Kita nak bagi iman kita ni sentiasa bermalam, sentiasa segar kan. Nak bagi iman kita segar, kita nak rasa hati kita terjentik untuk mengatakan Allah tu berkuasa, hebatnya Allah. Kadang-kadang kita tak dapat terfikir macam tu. Tetapi kita akan terfikir. Hati kita tu terlintas terus.
hebatnya Allah Ta'ala ni dengan kita belajar maklumat macam ni. Dan satu lagi buat mengatakan puan ya, semua kelas-kelas ni itu adalah hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Memang akademi ni dia cuma menguruskan sahaja apa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kelas memang tak boleh berhenti. Dia jalan je. InsyaAllah. Okey. Jadi saya teruskan sikit lagi ya. Sikit lagi ya. Okey. Boleh tuan-puan? Boleh, insyaAllah. Okey. Ada tanya soalan tu dekat chat tu. Malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar, macam mana rupanya Ustaz? Bentuk asalnya bersayap ke? Wallahu ta'ala a'lam. Rupa bentuk tu wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui. Dalam bersayap tu juga wallahu ta'ala a'lam. Cuma yang boleh saya jawab berdasarkan kepada dalil, malaikat yang turun pada malam Al-Qadar menyebabkan malam itu sangat padat, sangat penuh dengan para malaikat. Kita je tak nampak. Tapi memang malam tu memang dipenuhi bumi itu dengan malaikat. Macam mana kita nak tahu? Okey, ada dalil dia lah. Okey, kalau dalam ayat Quran, perkataan qadar. Okey, perkataan qadar membawa maksud, salah satu maksudnya sempit. Qadar, perkataan qadar, salah satu maksudnya adalah sempit. Kenapa malam itu dipanggil malam yang sempit? Ingat ya, salah satu maksud qadar adalah sempit. Pegang dulu maklumat tu. Salah satu maksud dia sempit. Jadi kalau kita kata Lailatul Qadar, maknanya Lailatul malam. Al-Qadar sempit. Jadi kalau malam yang sempit membawa makna apa? Kenapa malam tu dipanggil malam yang sempit? Pendapat pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kenapa dikatakan malam tu sempit? Yang pertama, kita tidak tahu. Otak kita ni jadi sempit, jadi sesak. Sebab apa? Sebab kita tak dapat jawapan. Malam tu malam bila spesifiknya? Menyebabkan kita menjadi sempit. Yang kedua, kenapa dikatakan malam tu sempit? Kerana malam itu bumi ni menjadi sempit kerana kedatangan para malaikat yang ramai menyebabkan bumi ni padat, jam, sesak dengan para malaikat. Bayangkan kalau Jibril saja besar mana. Kalau malaikat-malaikat lain turun. Sebab kalau kita baca dalam ayat tu, malaikat ni dia bukan satu. Nanti kita akan baca dekat, waktu kita belajar pada bab ni kita akan jumpa nanti bilangan para malaikat. Lepas tu ada riwayat daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawasanya malam kedatangan malaikat tu melebihi bilangan batu-batu kerikil yang ada dekat muka bumi. Itu. Tapi dia turun dalam turun rupa apa? Mereka turun dan bersayap ke? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saya tidak ada jawapan. Okey, saya lanjutkan sikit tajuk ni sebelum kita berhenti jam pukul 4 petang. Okey, bab ini para malaikat dia tidak makan dan tidak minum. Macam panjang juga tajuk ni. Okey, tak apa. Sebut makan minum, haus pula kan, nak makan dan minum. Okey. Kita ambil berapa dalil ya? Saya ambil satu je. Sebenarnya ada banyak dalil, tapi saya buat satu saja. Kita tengok dalam surah Hud ayat 69 dan ayat nombor 70. Okay. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Tulis dekat situ, kisah Nabi Allah Ibrahim. Okey. Allah mengatakan, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami. Dekat sini kita jumpa perkataan rusuluna. Kita dah belajar tempoh hari
salah satu cara nak tahu tentang malaikat ada perkataan rusul, utusan-utusan. Jadi dekat ayat ni Allah kata sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami. Jadi siapa tu utusan? Jadi kita dah belajar utusan dekat sini dia adalah malaikat. Sebab gelaran malaikat nama mereka dipanggil juga rusul. Mereka datang kepada siapa? Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kenapa mereka datang kepada Nabi Ibrahim? Bil bushra, nak bawa satu berita gembira yang menggembirakan Ibrahim. Okey, dapat jawapan kan? Tapi kita boleh dapat jawapan lagi pasal makan minum tu. Okey. Lalu ketika mereka sampai dekat rumah Ibrahim, mereka qalu salama. Lalu mereka, iaitu para malaikat, beri salam. Dengan berkata salam, salam. Maka Ibrahim buat apa? Dia kalau baca ayat lain, Ibrahim jawab salam lah. Tapi dekat surah ni, apabila Ibrahim kedatangan tetamu dia, kan? Maka dia buat apa? Fama labitha. Nabi Ibrahim, kejap. Betul, ada jawapan salam. Maafkan saya tak perasan dekat sini. Okey. Ibrahim pun jawab, qala salamun. Ibrahim kata, lepas bagi salam, dia pun jawablah salam. Okey. Lepas tu, secara tidak tangguh-tangguh, maka Ibrahim buat apa? Fama. Lepas tu huruf fa kat sini, menunjukkan benda yang berlaku dengan cepat. Maka Ibrahim pun dia buat apa? Fama labitha an sya'a bi ijlin hanidin. Maka tidak lama selepas itu, Ibrahim menghidangkan jamuan untuk mereka. Siapa dia? Malaikat-malaikat tadi, seekor anak lembu yang dipanggang. Bukan dia sediakan biskut cap pimpong. Tahu kan? Tapi dia hidangkan, Masya Allah, lembu panggang. Masya Allah. Kan? Okay. Kenapa dia hidangkan lembu panggang? Sebab dia tetamu. Tapi itu kan malaikat. Kita baca dulu. Ibrahim dia tahu tak tu malaikat? Maknanya kalau daripada ayat ni, kita baca dulu, lagi kita akan bagi jawapan. Lanjut dia. Okey, lepas Nabi Allah hidangkan, Nabi Ibrahim dapat apa? Falamma ra'a aydiyahum. Maka apabila dia melihat tangan mereka, tangan siapa? Tangan para malaikat tu. La tasilu ilayhi, tidak menyentuh hidangan itu. Nakirahum, Ibrahim merasa pelik. Kenapa dia orang tak nak makan? Kan? Maksudnya tangan tu tak bergerak. Maksudnya tangan tu steady je macam tu. Dia tak ambil sikit ke rasa. Tak ada. Ibrahim rasa pelik. Lepas tu menyebabkan Ibrahim jadi apa? Wa aujasa minhum khifah. Menyebabkan Ibrahim jadi takut. Kan, berasa pelik ada tentang keadaan mereka. Khifah ni pelik dan takut lah. Keadaan dia pelik dan takut. Kenapa kita tahu khifah ni takut? Sebab kata khifah kan dengan khauf. Dari Ibrahim rasa pelik dan dia takut. Saya minta tambah sikit kat sini kan. Dia berasa pelik ni, maknanya dia takut lah. Siapa pula datang rumah aku ni, ramai-ramai ni. Lepas tu aku hidang makan, tak nak makan. Maknanya Nabi Ibrahim tak tahu itu malaikat. Maknanya dekat sini, malaikat tu dia datang rumah Ibrahim, tak bersayap lah. Sebab kalau bersayap, tentulah Ibrahim boleh tahu. Kan, tentu dia tak takut. Tentulah dia tak hidang makanan. Jadi, yang datang tu punya manusia. Lepas tu, malaikat tu kata apa? La takhaf. Qalu la takhaf. Malaikat kata apa? Hang jangan takut no. Dia kata janganlah kau takut. Kenapa? Inna ursilna ila qaumi Lutin. Dia kata janganlah kau takut wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ni diutus kepada kaum Lut. Maknanya malaikat yang datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim ni, tujuan utama mereka nak pergi rumah Lut.
nak pergi tempat kampung Lut. Tapi mereka ditugaskan oleh Allah singgah terlebih dahulu rumah Nabi Ibrahim untuk bagi berita gembira kepada Ibrahim. Tapi dalam ayat ni saya tak bawa lah berita gembira tu apa semua tu. Panjang pula ceritanya. Tapi kita nak menunjukkan contoh malaikat tak makan dan tak minum. Macam mana kita tahu? Dalam kisah Nabi Ibrahim, mereka tidak makan hidangan jamuan yang Nabi Ibrahim telah buat tu. Itu dalil dia. Okay. Dekat sini kita juga dapat belajar, rupa-rupanya Nabi Lut adalah satu batch dengan Nabi Ibrahim. Tetapi kita tidak boleh mengatakan secara mu'tamad Nabi Lut ada hubungan pertalian dengan Ibrahim. Tapi banyak orang kata Lut ni sepupu lah, anak saudara lah. Kenyataan itu sebenarnya tidak berasaskan kepada mana-mana dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti mereka satu zaman. Yang pasti Nabi Lut ikut sama-sama Ibrahim keluar daripada Iraq. Mereka hijrah keluar sampailah ke Palestin. Itu pasti. Okey. Lepas tu banyaklah cerita lain tu. Kita kena ikuti sirah kisah Nabi Lut. Kan? Sampaikan dalam kisah tu, malaikat kata, Nabi Allah Ibrahim cakap dekat malaikat, seperti Nabi Ibrahim nak halang malaikat tu, janganlah korang apa-apakan. Diorang tu kat situ kan ada Lut. Tapi dia tidak ada dalam ayat lain lah. Sebenarnya Nabi Ibrahim tu bukan dia nak halang malaikat tu pergi dekat tempat kaum Lut tu. Tetapi Nabi Ibrahim ni seorang yang penuh dengan kasih sayang, belas kasihan dia sangat tinggi. Tapi malaikat kata, tak apa, Lut tu kami selamatkan. Kami nak hancurkan kaum dia saja. Kat situ. Jadi malaikat yang sama datang ni, mereka pergi pula ke rumah Nabi Allah Lut. Yang Nabi Allah Lut tercengang, terkejut dan takut. Takut kenapa? Dia takut sebab orang kampung diorang ni memang akan cari mana-mana lelaki. Kita kena baca pada ayat lain lah. Okay, tapi kat sini kita dapati dia tidak makan dan tidak minum. Okey, last kali kita tutup dengan hikmah dia. Ada ayat lain tak? Saya buat satu ayat. Dia ada banyak ayat lain tapi cukup saya buat satu. Okey, daripada kisah Nabi Ibrahim ni kan, jom kita ambil ibrah dia. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dia ulas tentang kisah malaikat tadi ni. Dia kata ada beberapa pelajaran kita boleh belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Apa pelajaran dia? Nombor satu, minha ta'jilul qira. Pertama, kita dapat contoh Nabi Ibrahim cepat-cepat hidangkan jamuan untuk tetamu. Ni sembang punya panjang dah dekat sejam. Alah, terlupa pula nak hidangkan. Orang tu duk tanya aku ni dah tahu haus tak minta malu. Jadi cepat-cepat menghidangkan jamuan. Nombor dua, kita dapat belajar tu. Kata Syekh Muhammad Asy-Syanqiti, dia kata kaunul qira min ahsani ma 'indahu li'annahum dzakaru anna alladhi 'indahu al-baqaru wa atyabuhu. Kita pergi pada terjemahan lah. Jamuan yang disediakan adalah hidangan yang terbaik. Dekat sini pun kita kena ambil pelajaran. Kalau kita nak hidangkan dekat jamuan kat tamu kita hidangkan yang terbaik. Okay. Nombor tiga apa? Pelajaran kita dapat belajar apa? Taqribut ta'ami ila dhaifi. Dekatkan makanan tu kepada tetamu. Silalah makan. Jadi orang tu nak minta, nak dekat ni malu pula. Tu dia dekatkan tu yang dikaitkan dengan tangan tadi tu. Dan yang keempat, mulatafatuhu bil kalami bi ghayatir rifqi. Bersopan santun dan beramah mesra dengan tetamu. Tu yang dia boleh bertanya soalan kan tentang orang malaikat. Habislah dekat tajuk yang dapat kita belajar pada bab ini. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar bab ni. Minggu depan kita belajar di mana para malaikat ni tinggal. Kita dah jumpa jawapan tu.
waktu kita belajar nama Al-Mala'ul A'la. Okay. Lepas tu kita tengok dalam nota tu saya ada masukkan maklumat apa. Lepas tu kita nak belajar bilangan dan jumlah para malaikat. Tu dua tajuk minggu depan. Berdasarkan nota yang ini, lepas tu habiskan. Okay, jadi kita boleh tengok dekat syllabus kita. Syllabus. Okey, syllabus senarai tajuk nak belajar ni ada dekat nota siri 1 ya, ada dekat nota nombor 1. Yang petang ni tuan-tuan dah gunakan nota nombor 3. Okey, tapi kita masih bab kedua. Okey, nanti insya-Allah kita belajar tajuk pada minggu depan. Apa yang saya sebut tadi? Okey, maknanya berdasarkan syllabus kita ni alhamdulillah kita dah belajar tajuk apa? Asal kejadian para malaikat dari cahaya tu, bila diciptakan, saiz fizikal malaikat, sayap malaikat, rupa para malaikat, kedudukan para malaikat, jantina para malaikat, keperluan makan minum para malaikat. Tapi kita belum belajar lagi 3 topik dalam bab yang kedua. Maknanya kita masih lagi dalam bab kedua. Insya-Allah. Moga-moga dapat tuan-tuan mengikuti pengisian ini secara tersusun. Tuan-tuan dan puan dapat mengikuti pengisian ini daripada satu topik kepada satu topik dengan mudah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkatan, rahmat dan memberikan kita ganjaran atas usaha kita berusaha payah nak belajar. Petang-petang macam ni, ya Allah, waktu rehat, petang-petang macam ni waktu yang banyak benda kita nak kena buat. Tapi tuan-tuan dan puan tetap nak teruskan belajar. Ya, doakan usaha kita ni dia jadi ibadat kalau niat kita benar semata-mata kerana Allah. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti? Ada pertanyaan? Ada? Ada? Tak ada? Tak ada tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, malam ni kalau tak ada ke lapangan selepas Isyak jam 9 suku, kita akan sambung siri yang ke-22 kronologi kisah Nabi Allah Musa. Malam ni sesiapa yang ikut, kita akan dapat mengetahui 9 mukjizat ataupun 9 perkara yang Allah telah bekalkan kepada Nabi Musa. Mungkin selama ni kita tahu isu pasal tongkat saja, mungkin kita tahu isu tentang tangan yang boleh mengeluarkan cahaya, tapi hakikat sebenarnya ada 7 lagi perkara yang ajaib yang ada pada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Nak tahu maklumat itu, ikuti pengisian pada malam ini secara langsung, ataupun kalau tak sempat nak ikuti, boleh tengok rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Untuk nota, ada link Google Drive berkenaan dengan tajuk kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau siapa nak ikuti, ambil masa rehat sikit, selesaikan mana-mana urusan nak buat, lepas tu kita jumpa kembali pada jam 9 suku, insya-Allah. Lebih kurang ada 5 jam lagi. Okay, manfaatkan waktu yang ada, selesaikan mana-mana urusan yang ada. Lepas tu kita teruskan pelajaran kita tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.